Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allahu bashiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ayuhan nas, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وأحذركم ونفسي من مخالفاته ونسيان أوامره مصداقا لقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, pertamanya marilah kita melafazkan takbir yang disunnatkan kepada kita sepanjang hari ini dan 3 hari tasyrik yang bakal menjelang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada seorang sahabat Barra radhiyallahu anhu berkata, khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr faqala inna awwal ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalli thumma narja' fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Berkata Barra daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini hari raya Idul Adha, hendaklah kita mulakan dengan menunaikan salat sunnat Idul Adha. Alhamdulillah telah selesai kita laksanakan. Thumma narja', kemudian hendaklah kita pulang. Dan berkata hadis ini fananhar, dan kemudian kita menunaikan ibadat korban. Bagi mereka yang mampu melaksanakannya, hukumnya sunnah muakkadah, menyembelih binatang-binatang korban yang telah ditetapkan syarak. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatan. Barang siapa yang melakukan perkara ini, maka dia telah bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dihormati sekalian, bezanya Idul Adha dan Idul Fitri dari segi lafaz takbir. Seperti mana yang kita sedia maklum, lafaz takbir pada Idul Fitri akan tamat selepas saja kita menunaikan salat sunat Idul Fitri. Tetapi bagi sunat Idul Adha ataupun takbir pada Idul Adha akan berlangsungan, bukan saja bermula pada hari ini, berlangsungan ketiga-tiga hari tasyrik, tetapi sebenarnya telah menjadi sunnah untuk dilafazkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, bermula daripada 1 Zulhijjah lagi. Kerana 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah hari yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, disusuli semalam dengan hari Arafah yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kemarin bermula ataupun sebelum daripada itu, ketika bermula para hujjaj memakai pakaian ihram mereka, lafaz yang mereka lafazkan adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lafaz talbiyah yang mereka lafazkan sepanjang mereka berada di Makkah, sepanjang mereka berada dalam pakaian ihram, sehinggalah mereka insyaallah akan menerima hajjal mabrur, sa'yan mashkur, zamban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Kita doakan kepada para hajjaj. Muslimin yang dihormati sekalian dan juga muslimat, kita yang pada tahun ini tidak berkesempatan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haji, namun demikian tidak terlepas daripada ruang-ruang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengaut seberapa banyak pahala, seberapa banyak ibadah yang mampu kita lakukan. Kemarin kita telah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menunaikan puasa sunat hari Arafah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan puasa sunat pada hari Arafah, insyaallah akan diampunkan dosanya setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Kalau sekiranya terlepas kita menunaikan ibadat itu semalam, kita doakan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur kita untuk bertemu pada Arafah yang akan datang insyaallah. Hari ini kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, mengiringi satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah manusia, sejarah perutusan para nabi dan para rasul, ketika mengiringi satu peristiwa korban yang tidak pernah tercatat dalam sejarah manusia bermula daripada Adam alaihissalam sehinggalah hari kiamat nanti. Apabila diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang dikasihi, yang ceritanya tidak perlu saya ulang untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sidang hadirin hadirat sekalian, haji difardukan kepada kita pada tahun 9 Hijrah, yakni selepas 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Walaupun tahun ke-9 difardukan haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menunaikan haji pada tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-9 Rasulullah tidak menunaikan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menghantar delegasi yang dipimpin oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Sayyidina Ali, oleh kibarus sahabah. Antara sebab yang diulas oleh ahli-ahli tafsir kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan haji pada tahun ke-9, hanya pada tahun ke-10, adalah kerana walaupun haji adalah merupakan amal ibadah yang kita sedia maklum, tetapi sehingga tahun ke-9 itu masih lagi orang-orang yang menunaikan haji di Baitullahil Haram di Makkah masih lagi bercampur aduk dengan amalan-amalan jahiliyah. Termasuk pada tahun ke-9 Hijrah itu masih lagi orang bertawaf di keliling Kaabah dalam keadaan mereka tidak berpakaian. Yang lelakinya tidak berpakaian, yang perempuannya tidak berpakaian, bercampur aduk dengan amalan-amalan jahiliyah. Delegasi yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9, selain daripada menunaikan haji, antara peranan mereka adalah untuk mendidik masyarakat di Makkah, para hujjaj, untuk beribadat dalam keadaan mereka tahu apa itu perintah yang diarahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadat dalam keadaan mentaati hukum-hukum dan ketentuan yang ditentukan oleh syarak. Tempoh yang diambil itu telah berjaya mendidik masyarakat. Dengan arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya merubah demografi masyarakat di Makkah, sehinggalah apabila selesai urusan-urusan yang fundamental itu, hanyalah pada tahun ke-10 barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji, pergi ke Mekah. Termasuklah
berlaku satu peristiwa besar di padang Arafah pada tahun ke-10 Hijrah. Peristiwa itu adalah peristiwa turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita sedia maklum firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ayat Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji, memberitahu kepada Rasulullah, al-yawm akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Saudara-saudara muslimin muslimat yang dihormati sekalian, ramai para sahabat apabila saja mendengar ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terasa bimbang di dalam hati mereka, kerana mereka tahu apabila ayat ini al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum al-yawm wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, para sahabat sudah boleh membaca ini adalah tanda-tanda awal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan risalah baginda. Risalah Islam yang telah sempurna itu akan tamat dengan ayat ini. Ramai sahabat yang berasa sedih kerana mereka tahu ini adalah petanda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka, akan meninggalkan kita. Muslimin muslimat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita hanya selepas Allah menyebut al-yawm akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan kepada kamu. Maknanya agama yang Allah tinggalkan kepada kita selepas diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat ini pada 10 Zulhijjah adalah merupakan agama yang telah sempurna, lengkap, tidak ada kekurangan yang terdapat di dalamnya. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu hukum, tidak Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu hukum itu melainkan ada manfaatnya untuk kita. Apabila Allah menghalalkan sesuatu perkara, ianya ada manfaat kepada kita. Apabila Allah mengharamkan sesuatu perkara, ianya ada mudarat kepada kita. Dan seperti mana juga kita maklum, pada hari itulah juga pada 9 Zulhijjah 10 Hijrah itulah berlaku satu peristiwa besar di padang Arafah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan khutbatul wida, khutbah yang menjadi piagam antara bangsa tentang peranan seorang muslim dan piagam yang telah disebut sebagai piagam asas kepada hak asasi manusia. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bila saya sebut saja perkataan hak asasi manusia, tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh mengagak apa yang bakal saya sebut sebentar lagi. Mutakhir ini kita mendengar seruan di sana sini memanggil kepada hak asasi manusia, memanggil kepada kebebasan, memanggil kepada perjuangan untuk mengembalikan hak manusia kepada mereka, hak yang kononnya telah dicabut daripada manusia daripada zaman dahulu sehingga sekarang. Maka timbullah beberapa gerakan, berbagai-bagai gerakan di seluruh dunia termasuk dalam negara kita, kumpulan-kumpulan yang memanggil kepada hak asasi manusia. Yang terbaru, yang sedang sekarang heboh dibincang di dalam media, yang menjadi satu penyakit baru dalam masyarakat kita, yang sebenarnya sudah berkembang daripada tahun 2008. Program-program telah dianjur oleh kumpulan ini yang menggelarkan diri mereka sebagai kumpulan memperjuangkan LGBT. L yang merujuk kepada lesbian,
G yang merujuk kepada gay, B yang merujuk kepada bisexual, T yang merujuk kepada transgender. Termasuklah kawan sekalian, program yang sepatutnya berlangsung sekarang ini, yang bakal dirasmikan sepatutnya pada hari Tasyrik, satu perhimpunan yang nak diadakan di Kuala Lumpur, di Pasar Seni, yang melibatkan kumpulan yang kononnya memperjuangkan hak lesbian, yakni hubungan jenis sesama wanita, gay, hubungan jenis sesama lelaki, B, bisexual, hubungan boleh, laki boleh, perempuan pun boleh, T, transgender, satu gerakan sekarang ini yang menukar jantina daripada lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Jarang sikit saya dengar, yang selalunya lelaki jadi perempuan, tukar. Gerakan yang telah disebut oleh salah seorang daripada penganjur program ini, apabila didesak oleh media, beliau menyebut dengan secara terbuka, "We do not want people to be unhappy, but we want to be happy." Ini statement dia. Kami bergerak bukan kerana nak menjadikan manusia ataupun masyarakat keluh kesah, tapi kami nak happy. Program yang antara lain penganjurnya adalah Majlis Peguam Malaysia dengan 20 NGO yang lain, yang kononnya menyebut bahawa mereka berjuang untuk kebebasan manusia. Alhamdulillah, pihak keselamatan telah mengeluarkan arahan untuk program ini tidak diadakan. Saya mengharapkan, dan kita semua masyarakat Islam, orang Islam mengharapkan, agar pihak yang berwajib bukan saja menyekat, tapi menyekat program yang bakal diadakan sehingga 13 hari bulan nanti, tetapi memastikan budaya ini tidak berkembang dalam masyarakat kita. Muslimin yang dihormati sekalian, muslimat yang hadir pada pagi ini, Islam tidak menghalang hak asasi manusia. Tapi yang bezanya konsep hak asasi manusia menurut perspektif Islam dengan hak asasi manusia menurut perspektif mereka adalah, menurut pandangan Barat, menurut pandangan yang lain daripada Islam, hak asasi itu datang daripada kehendak manusia. Kalau dia rasa dia nak bergaul cara bebas, dia menuntut hak asasinya. Kalau dia berasa untuk tidak bertuhan, dia menuntut hak asasinya. Kalau dia berasa untuk melakukan hubungan seperti mana yang dia kehendaki, seperti mana yang saya sebutkan tadi, mereka tuntut atas dasar yang lahir daripada kehendak manusia. Bezanya, hak asasi yang diteraskan oleh Islam adalah hak itu datang daripada arahan Allah Subhanahu wa taala. Hak pertama yang ditujukan kepada kita adalah hak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, sudah ada tulisan-tulisan di negeri barat yang sudah lama berkembang mengutuk perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengutuk perbuatan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan menggunakan logik akal, mereka berkata makul ataupun masuk akal ke seorang manusia nak sembelih anak dia. Bila tiba daripada perbuatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mereka menimbulkan persoalan, masuk akalkah manusia untuk menyembelih anaknya? Tetapi bila tiba perbuatan itu bertepatan dengan apa yang mereka hendak dan mereka perjuangkan, ianya sesuatu yang bagi mereka logik dan tidak menimbulkan masalah. Kalau mereka bertanya, masuk akalkah Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya? Kita bertanya, masuk akal ke laki-laki kahwin dengan laki-laki? Kalau mereka bertanya, masuk akal ke manusia pergi belanja ribu-ribu ringgit, menyusahkan diri selama 5-6 hari, berpanasan di Arafah, berpanasan di Mina, tawaf di sekeliling Kaabah? Mereka bertanya, masuk akalkah perkara tersebut? Kita bertanya, masuk akalkah perempuan tidak berkahwin dengan perempuan? Sebab itu muslimin muslimat yang dihormatikan sekalian, setiap perbuatan sesat yang ada di hadapan kita ada jawapannya dalam Islam.
Persoalannya adalah sejauh mana berani kita untuk menentang mereka ini atas nama agama kita. Dan yang paling penting, sejauh manakah beraninya kita ini mempertahankan agama kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kamu, umat ini adalah umat yang satu. Aku Tuhan kamu dan abdikanlah diri kepadaku. Arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dihormati sekalian dan muslimat yang dikasihi semuanya, umat sedang berdepan dengan gejala yang cukup dahsyat. Umat sedang berdepan dengan perancangan yang cukup teliti. Umat sedang dicatur sedemikian rupa untuk menjauhkan diri mereka daripada akidah, menjauhkan diri mereka daripada syariah, dan menjauhkan diri mereka daripada syiar. Akidah Islam, syariah Islam, dan syiar Islam. 3 perkara yang perlu kita berikan fokus dalam kehidupan kita. Asas kehidupan kita adalah akidah. Akidah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tauhid yang mengiyakan bahawa Allah lah yang menjadikan kita dan hanya perintah dan sistem Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti. Ini yang pertama. Umat sedang dipisahkan daripada syariah. Kita lihat bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kita semakin hari semakin jauh. Apabila sedikit usaha hendak dilakukan untuk kita mengembalikan manusia kepada syariah. Contohnya, perlaksanaan beberapa peruntukan yang terdapat di dalam enactment jenayah Islam negeri Selangor. Kita berada di negeri Selangor. Beberapa peruntukan yang termaktub di dalam perundangan enactment jenayah Islam negeri Selangor yang cuba dilaksanakan, kita lihat bagaimana tentangan yang berlaku kepada umat Islam. Bila ada gerakan untuk memurtadkan orang Islam, bila ada gerakan yang jelas dengan bukti, bergambar, dirakamkan dengan video, tuan-tuan boleh akses dalam YouTube, pengiktirafan daripada beberapa orang Muslim yang mengaku dirinya sudah dibaptize, mengaku dirinya sudah menukar agama daripada Islam kepada Kristian. Kita lihat bagaimana tentangan yang berlaku kepada umat. Akidahnya tercabar, syariatnya tercabar, syiarnya juga tercabar. Muslimin yang dihormati sekalian, bila kita menyebut tentang syiar, yakni apa saja lambang yang berkaitan dengan Islam harus dipertahankan. Antara lambang yang harus kita pertahankan, harus kita berbangga adalah hari ini, Yaumun Nahr, yang telah disebut وقد روي عقبة بن عامر رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام الأكل والشرب. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaumu Arafah, hari Arafah semalam. Yaumun Nahar, hari ini dan 3 hari tasyrik yang akan datang dipanggil Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Wa yaumut tasyriq, dan hari-hari tasyrik. Hari ini Yaumun Nahar, 3 hari akan datang Yaumut tasyriq. Idana ahlal Islam, adalah hari kebesaran kita. Hari ini hari Id, hari kebesaran kita. Wa hunna ayyamu akli wa syurb, dan ianya adalah hari-hari untuk kita makan dan minum. Saya tak nak ulas sangat bab makan dan minum ini. Saya nak sebut tentang Idana Ahlal Islam. Hari-hari ini adalah hari syiar kita. Muslimin yang dihormati sekalian, hari syiar, hari untuk tunjukkan kebesaran kita, hari untuk kita bermegah. Dan antara cara untuk kita bermegah, seperti mana yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk kita jangan lekang menyebut sepanjang 4 hari yang akan datang ini dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar yang dimaksudkan dalam takbir ini antara lain membawa maksud ikrar dan pendirian teguh daripada diri kita bahawa sesungguhnya hanya Allah tempat kita berserah, hanya keadaan Allah yang ingin kita pakai, hanya Allah tempat kita berdoa, hanya Allah tempat kita memastikan segala urusan kita dikembalikan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu apabila kita berdepan dengan segala permasalahan. Muslimin yang dihormati sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd ini pernah menggempurkan tentera-tentera Yahudi ketika tentera-tentera Islam pada tahun 1948, pada tahun 1947, pada tahun 1967 apabila berlaku peperangan antara orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi dalam peristiwa pembebasan dan perampasan bumi Palestin yang kita kasihi semua. Tentera-tentera Yahudi menyebut bahawa kami tidak gentar dengan senjata yang dimiliki oleh tentera Arab. Kami tidak gentar dengan kereta-kereta kebal yang dimiliki oleh tentera Arab. Kami tidak gentar dengan taktik dan strategi yang dimiliki oleh tentera Arab. Yang kami gentar adalah kalimat Allahu Akbar. Kerana kalimat Allahu Akbar itu bila saja disebut bukan saja menaikkan semangat tentera muslim, tapi juga menggerunkan tentera musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam satu peristiwa perjalanan ke Amerika, seorang ahli tafsir pada zaman kita dia hidup, almarhum Syed Qutb, apabila beliau diberikan beasiswa untuk belajar ke Amerika, pada zaman itu daripada Mesir nak pergi Amerika kena naik kapal laut. Kuas sekalian, perjalanan yang panjang, termasuk menempuh solat Jumaat dalam kapal yang tak pernah dibuat orang sebelum daripada itu. Bila tiba hari Jumaat, Syed Qutb mengumpul beberapa orang Islam yang ada di dalam kapal tersebut menunaikan solat Jumaat. Khutbah dibaca, solat didirikan. Perbuatan solat Jumaat dan khutbah itu menjadi perhatian mereka yang duduk di dalam kapal tersebut. Dan yang paling menarik dalam perbuatan solat itu mengikut analisa yang kita baca daripada tulisan beliau adalah perhatian yang diberikan oleh dua orang pelancong asing yang memerhatikan seluruh perbuatan solat itu daripada awal hingga akhir. Sehinggalah apabila selesai menunaikan salat, dua orang pelancong asing ini bertanya kepada Syed Qutb, "Itu apa benda yang kamu buat? Duduk, diri, bangun, duduk." Mereka menyebut, "Ini salat kami. Ini kami punya cara menyembah Allah Subhanahu wa taala." Soalan keduanya adalah dia bertanya, "Apa dia kamu punya kalimat instruction yang cukup hebat? Kamu duduk depan seorang, orang lain dudukkan belakang kamu 5-6 orang, 10-15 orang. Kamu tak nampak orang belakang. Ada ketika orang belakang tak nampak kamu ketika kamu sujud dan rukuk. Tapi bila kamu sebut saja perkataan itu, pergerakan kamu terkawal. Kamu sebut je kalimat itu, kamu bangun, orang belakang semua bangun. Kamu sebut aja kalimat itu, kamu di depan duduk, orang depan belakang semua duduk. Apa itu kalimat?" Syed Qutb menyebut kalimat itu adalah Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Apa itu Allah yang maha besar? Allah yang maha besar maksudnya bahawa hanya Dia yang kami sembah dan hanya kaedah Dia yang kami pakai. Muslimin yang dihormati sekalian, saya terbaca dalam buku tersebut dialog hanya kerana mentafsirkan kalimat Allahu Akbar itu berakhir dengan orang berkenaan mengucap syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kita ada 4 hari untuk bertakbir. Pagi ni puas buka radio nak cari channel mana ada takbir. Tak banyak tuan-tuan channel yang ada takbir. Adalah, tapi tak banyak. Patutnya hari ini tuan-tuan, channel radio, channel TV semuanya melaungkan kalimat takbir. Sebab kita majoriti kan. Kita orang Islam di Malaysia ni orang yang jumlahnya majoriti. Walaupun simple majority 54%,
kabarnya orang yang ada di Malaysia ini orang Islam. Tetapi kenapa 54% ini tidak bangun mempertahankan identitinya dan sifatnya sebagai Muslim? Asal yang kita nak buat dicabar. Asal yang berkaitan dengan agama kita akan diusik. Asalkan kita pertahankan, bukan kita kembangkan, kita pertahankan agama kita, akan menjadi bahan yang mana Islam dan umat Islam diserang. Maka dengan itu, pada hari Aidil Adha yang penuh barakah ini, pada hari kita melafazkan lafaz takbir, pada hari kita menunaikan ibadah korban, pada hari kita dihimpunkan umatnya di Arafah, pada hari ini sedang berhimpun pagi ini orang di Makkah, pada hari mereka akan melontar jamarat, pada hari nanti mereka akan kembali dengan hajjal mabrur insyaAllah. Marilah kita ambil kesempatan itu untuk kita mengiyakan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sekali lagi dalam khutbah ketua ini saya berpesan pada diri saya dan diri tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, bahwa hari ini adalah hari An-Nahr, hari kebesaran kita yang dua hadis telah saya bacakan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membesarkannya dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lafaz takbir yang memulakan hidup kita. Apabila kita dilahirkan saja di atas dunia ini, lafaz takbir inilah yang dilaungkan di telinga kita dengan azan dan iqamah yang disunatkan kepada kita. Lafaz takbir yang memulakan salat kita. Rakaat-rakaat salat yang kita laksanakan setiap hari dimulakan dengan lafaz takbir. Dan lafaz takbir inilah juga yang akan mengakhiri hidup kita apabila kita nanti tiba waktunya dipanggil oleh malakal maut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila jasad kita diletakkan di hadapan ini untuk disemayangkan nanti, lafaz takbir inilah juga yang akan mengakhiri hidup kita. Lafaz Allahu Akbar, bahwa sesungguhnya yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini membawa maksud hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita taat, hanya Allah yang kita patuhi, hanya Allah yang menciptakan kita, hanya Allah yang menjadikan kita. Dan juga satu bahagian lagi daripada lafaz takbir ini adalah hanya kaedah dan sistem Allah saja yang kita pakai. Jangan hanya Allah saja yang kita sembah, tetapi bila tiba kepada sistem, bila tiba kepada peraturan, bila tiba kepada kaedah, kita guna sistem peraturan dan kaedah yang lain daripada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna lafaz takbir ini bila kita mengimani Allah menciptakan kita, dan kita mengimani juga bahawa hanya kaedahnya saja yang perlu kita pakai dan kita atur. Muslimin yang dihormati sekalian, hari ini adalah hari yang penuh dengan waktu yang baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, memberikan keamanan kepada negara kita,
memberikan kesejahteraan kepada kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan hidup kita ini seperti mana yang disebut innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang yang beriman dan mati dalam keadaan iman dan dibangkitkan dalam keadaan iman. Barulah dapat nanti apabila kita dihimpunkan di padang mahsyar, kita menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا واجعله حجة لنا في يوم القيامة لا تجعله حجة علينا في يوم القيامة. اللهم علمنا منه مما جهلنا وذكرنا منه مما نسينا وارزقنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق سلطاننا سلطان سلانغور دار الإحسان. اللهم اهديهم فإنهم لا يعلمون. اللهم اهديهم فإنهم لا يعلمون. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك نحن كنا من الظالمين. سبحانك نحن كنا من الظالمين. سبحانك نحن كنا من الظالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك نحن كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.